الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah At-Tin ini buka surah 597 Surah At-Tin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين اللهم صل Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari, menghayati ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikra Allah fi man indah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kepada kami untuk berdoa, muslimin muslimat seluruhnya, secara khususnya saudara-saudara kami di Palestin. Amin ya Allah. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Kau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki-benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami jalan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, surah At-Tin, surah At-Tin. At-Tin, buah tin. Satu pandangan buah tin. Ada pandangan lain, tin ialah nama masjid di Baitul Maqdis. Salah satu masjid yang ada di Baitul Maqdis. Dan juga zaitun, buah zaitun. Sebab kemuliaan buah tin dengan buah zaitun dalam di Palestin, di Baitul Maqdis. Sebab itu ulama menterjemahkan tin dan zaitun ini masjid di Baitul Maqdis, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dan Nabi Isa dan di sana juga ada tempat yang di mana masjid yang kiblat yang ketiga selepas masjid Makkah dan Madinah. Masjid yang ketiga. Kiblat yang pertama, masjid yang ketiga. Tur Sina dikaitkan dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan perbicaraan yang sempurna, tetapi kita tak tahu caranya macam mana. Wallahu a'lam. Dan wa hadzal baladil amin, ulama semua mengatakan hadzal balad al amin ialah Mekah. Ini negeri yang aman. Man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang sampai ke Mekah, masuk dalam Masjidil Haram ini, pasti dia aman. Jadi tiga tempat disebut dalam surah At-Tin ini. Pertama, kalaupun kita terjemah watin wa zaitun, dia merupakan tempat yang mulia. Buah yang mulia, buah yang banyak khasiatnya
banyak kebaikannya buah tin, dan banyak juga kebaikannya buah zaitun. Tetapi Allah tak nak cerita pasal buah tin, buah zaitun walaupun disebut, tetapi tempat itu, iaitu tempat di mana buah tin berasal, iaitu di Baitul Maqdis di Syam, di Palestin sana sekarang inilah. Dan yang paling penting, tempat lahirnya seorang Nabi yang bernama Isa alaihissalam. Nabi ini salah seorang daripada ulul azmi, Nabi yang 5 ulul azmi itu. Antaranya Nabi Isa alaihissalam. Tempat Watur Sina juga tempat, dikaitkan dengan tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Wa kallamallahu Musa, Allah bersumpah. Dan wahadzal baladil amin, tempat lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ulul azmi. Nabi Musa juga ulul azmi. Seolah-olah tempat-tempat ini penting sebab tempat-tempat yang lahirnya para nabi ulul azmi. Dan Allah bersumpah di sini dengan tiga-tiga tempat ini, kata ulama, kerana kemuliaan dan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiga-tiga sumpahan ini, wahadzal baladil amin, kenapa ditartibkan Isa, Musa, kemudian tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Siapapun yang merasakan Isa itu Nabi itu adalah benar. Siapapun yang Nabi dan Rasul adalah benar, tetapi ayat yang 3 menutup para Nabi tersebut. Wahadzal balad al-amin. Yang lain dia tak sebut. Watin, wazaitun, kan? Tak ada wahadza. Waturisin, maknanya disebut seolah-olah itu sejarah lama. Waturisin, bukit Tursina. Tur, bukit. Sinin, Sina, bukit Tursina. Tak sebut hadza, tapi bila sampai ayat 3, wahadzal baladil amin, didatangkan dengan ini, seolah-olah itu cerita lama, cerita zaman Isa, itu cerita lama, cerita zaman Musa. Tetapi sekarang negeri ini, negeri yang aman ini, kamu kena mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan segala syariat-syariat nabi-nabi sebelum ini, khususnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Dalam masa yang sama, mengambil kira tempat. Pertama, Mekah adalah negeri yang aman, dan Baitul Maqdis dan Tursina adalah tempat yang mulia. Yang di sinilah dikatakan, dan ada pandangan yang mengatakan bahawa akan terjadinya yang dinamakan mahsyar. Ada pandangan gitu yang kata mahsyar akan terjadi di sini, di Maqdis, Baitul Maqdis di Syam, Syam secara umum, Baitul Maqdis secara khususnya. Jadi sumpahan ini ada juga dikaitkan dengan tempat, memelihara tempat. Kita tak salah kita mengasihi negara, kerana disitulah tempat bertolaknya agama, disitulah kita dilahirkan, disitulah kita dimuliakan Allah. Maka mempertahankan tempat-tempat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang sekarang ini umat Palestin sedang mempertahankan Baitul Maqdis. Dia boleh hidup aman, dia boleh hidup bahagia dengan berfungsi dengan Yahudi, boleh kan? Yahudi beri
kemudahan kepada orang Palestin, suruh kerja dengan syarat serah Baitul Maqdis kepada dia. Dia nak buat apa pun buat. Itu dia nak. Tapi orang Islam ada kemuliaan, ada tanggungjawab untuk menjaga Baitul Maqdis, kerana itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kemuliaan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dan seumpamanya. Maka mereka diminta oleh Allah mempertahankan Baitul Maqdis walaupun dengan nyawa mereka, walaupun dengan seluruh kehidupan mereka. Maka Baitul Maqdis ataupun Baitul Maqdis ini bukan sahaja tanggungjawab mereka, tetapi tanggungjawab kita semua, umat Islam. Setiap umat Islam adalah bertanggungjawab. Habis itu, lebih kurang itulah yang kita boleh hayati tiga ayat ni. Anda baca dalam tafsir-tafsir tu, dia pusing cerita-cerita begitulah, lebih kurang. Kemudian lepas pada tiga ayat ni berpindah pula kepada kemanusiaan, kan? Dia cerita tempat dan cerita manusia. Manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta. Bersama mereka diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan binatang, diciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak-banyak makhluk ini, Allah angkat manusia. Laqad khalaqna. Itu sesungguhnya khalaqna, kami telah makhlukkan. Khalaqna ni kami telah makhlukkan. Maknanya makhluk ini tidak akan dikatakan makhluk kalau tidak lahir. Tak lahir. Khalaqa, makhluk. Maknanya kita kata sesuatu yang dicipta Allah itu dia panggil makhluk, kan? Makhluk. Yang apa makna makhluk? Yang telah dicipta, makhluk. Jadi khalaqna, kami telah cipta. Istilah makhluk dengan khalaqna sama je sebenarnya. Kami telah cipta apa? Makhluk. Maka manusia tercipta. Jadi makhluk yang terbaik manusia. Fi ahsan, fi ahsan. Dalam fi itu dia rujuk kepada diri manusia, body manusia. Ahsan, terbaik. Ahsannya, hasan bagus, ahsan paling bagus, paling bagus. Paling bagus dari sudut apa? Ahsan takwim. Takwim ni bentuk tubuh dia. Bentuk tubuh, takwim. Qamah ni macam berdiri. Dah. Kalau takwim, qawwama, dia bentuk kita. Dia jadi ada kaki, ada tangan, boleh jalan berdiri. Moyet jadi sama ke, ada tangan, ada kaki, tapi jalan kaki empat. Dia tak buat kita jalan kaki empat, jalan kaki dua. Tangan, kan, telinga, mata, sini, semua sempurna. Ahsan ni takwim. Satu pandangan. Takwim juga dengan makna Allah sediakan kepada kita ini tempat yang paling istimewa di dunia ni. Ada takwim manusia, selain daripada bentuk dia comel, dia menjadi penghulu segala makhluk-makhluk di bumi ini. Apa makna penghulu? Maknanya orang yang memerintah, khalifah. Allah tak jadikan singa jadi penghulu kita, memimpin kita, tak. Dia jadikan manusia. Singa ditangkap, diletak dalam kawasan zoo negara, zoo kita. Kenapa dia singa tak memerintah? Dia tangkap kita duduk dalam zoo. Itu panggil ahsan. Ahsan itu. Makna kita ni makhluk yang amat-amat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apakah kemuliaan yang Allah beri kepada kita dengan bentuk begini dan dengan fikirannya, dan diberi jawatan sebagai khalifah di bumi, dimuliakan macam ni, dan diposting, diberi satu nilai
tanggungjawab jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan syahid. Kemuliaan ini bolehkah ianya kekal sampai ke syurga? Sebab kita, iman kita bahawa kita ada akhirat kan, kita akan ke syurga, itu iman kita. Apakah kebaikan yang kita miliki ni, yang ahsani taqwim, sama ada bentuk tubuh kita ataupun kemuliaan yang kita perolehi berbanding dengan makhluk-makhluk lain ini, kekal sampai ke syurga? Itu yang menjadi soalnya. Kalau tidak jaga dengan nilai kebaikan dan nilai khalifah ini, thumma radadnahu asfala safilin, yang ini akan berlaku. Kemuliaan manusia akan hilang di akhir nanti, di akhirat nanti. Nah, sebab Allah kata, kemudian kami radadnahu, raddu ni pulang, ubah. Kami ubahkan manusia menjadi asfala safilin, lebih teruk daripada binatang. Sedangkan kita sekarang mulia. Takkan nak biarkan diri kita ini daripada kemuliaan menjadi pemimpin, besok kita jadi orang lebih teruk daripada binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Satu, kita ambil ayat lain dalam surah Ambayatasa. Ambayatasa dia kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat dia melihat azab yang berat yang dia tanggung, yang asfala safilin ini, lalu orang kafir itu berkata kepada Allah, ya laitani, wahai Tuhan, kalaulah aku jadi tanah. Dia tak nak jadi makhluk ahsani taqwim, dia nak jadi tanah. Sebab apa? Bukan dia nak jadi tanah, dia nak jadi kambing. Nak jadi kambing. Besok asfala safilin ni, orang ingkar ni, dia sanggup jadi kambing. Dia rasa kalau aku jadi kambing lagi baik daripada jadi manusia. Semasa mana? Semasa asfala safilin. Kenapa manusia sanggup jadi kambing pada waktu itu? Dia tengok hukuman Allah yang begitu adil. Kambing semasa di dunia dia kelahi, dan yang ada tanduk dia tanduk, hak tak ada tanduk maka mati. Hak ada tanduk tu, hak tak ada tanduk mati. Besok Allah buka balik, hak tak ada tanduk di dunia jadi ada tanduk di akhirat. Dia minta hak dia buat kawan dia tu di masa dunia, dia buat balik kepada kawan dia di akhirat. Maka kambing yang menanduk itu dan yang ditanduk itu semua sesat, dah balas. Bila balas, kedua-dua jadi tanah. So, dia tanah, tak ada syurga, tak ada neraka. Dia kata, daripada aku duduk dalam neraka asfala safili, baiklah aku jadi kambing. Kambing tak ada hukuman, diadili, kemudian dijadikan tanah. Adapun manusia dihidupkan yang baik di dunia, yang kekalkan nilai ahsani taqwim dari sudut ciptaan, bersyukur, dan dari sudut khalifah mereka teruskan kebaikan. Sebab itulah muslim-muslimat, surah ini menciptakan manusia, menciptakan kisah manusia yang terbaik. Jangan sekali-kali kita ubah kita jadi asfala safilin. Siapa yang boleh mengekalkan nilai ahsani taqwim di sini? Dan apa nilainya? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Wa tu dia panggil wa ma'iyah. Wa makna serta. Serta mereka telah beramal, dan amal mereka termasuk amal soleh. Kalau dia begini, beriman dapat masalah,
falahum ajrun, maka untuk mereka secara khusus ajrun ghairu mamnun. Di sini tak sebut syurga, dia sebut ajrun, ganjaran, tetapi ghairu mamnun, yang tidak terputus, yang tidak terhingga. Itu menunjukkan dua: pertama pahala, yang kedua kehidupan yang sempurna di dalam syurga, kehidupan yang sempurna dalam syurga. Tuan-tuan perhati, seolah-olah kalau kita tengok, dia ada tiga sudut situ. Manusia semasa di dunia ataupun keseluruhannya dicipta yang ahsan takwim. Ahsan takwim tengok dari sudut ciptaan body, kehidupan, dan yang kedua tengok dari sudut khalifah. Kekal keadaan begini setakat dunia, akhirat dipulang lebih teruk daripada binatang, atau kekalkan juga keadaan yang sama sampai ke akhirat dan diberi syurga. Dua pilihan. Pilihan ayat yang keberapa tu? Ayat yang keempat ataupun ayat yang kelima. Kita kena buat satu perhitungan. Memang untuk menjadi orang yang baik, kita tak boleh berserah diri. Orang kata tak ikut Allah lah, Allah nak bagi kita jadi baik. Itu semua ketentuan Allah. Tak boleh. Illal ladzina amanu menunjukkan satu tindakan, satu usaha. Wa amilus salih juga untuk dan satu usaha mengekalkan ahsan taqwa itu. Maka kalau itulah kita boleh kekalkan, maka ganjaran kita yang tidak terhingga. Maka perkataan fi ahsani taqwim dengan falahum ajrun ghairu mamnun itu masuk. Manusia di dunia ahsani taqwim, di akhirat falahum ajrun ghairu mamnun. Seolah-olah saat kita berada di dunia melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, beramal soleh, maka ganjaran kita terima di akhirat. Di mana ganjaran itu ghairu mamnun. Mamnun ni maknanya tidak ada penghujungnya, kekal. Baik. Habis itu. Sekarang ni kita kena ikrar. Satu lagi, kita tengok banyak ayat bila disebut wa'amilu as-salihat. Wa'amilu as-salihat. Sebenarnya yang selalu kita sebut, kita pastikan amal kita ni soleh, baru kita boleh tingkatkan. Hari ni kita tahu kita kurang sini, kita tingkatkan, kita tambahkan, tambah dengan Quran, tambah dengan sedekah, tambah dengan doa, tambah dengan maafkan pada orang, tambah dengan sabar dan seumpamanya. Yang penting kita telah mencukupi nilai soleh. Nilai soleh ni ada empat kan? Kita dah setuju. Setiap yang kita buat, mesti kita tahu baik buruknya, kita berilmu. Yang kedua, setiap yang kita buat, yang kita tengok, yang kita pergi, yang kita, apapun tindakan kita, mesti ada niat. Ada niat. Kita tengok ni niat, nak buat apa? Tak tengok lama, niat panjang sikit. Kenapa dia tengok lama tu? Nak tolong dia macam mana? Nak tolong supaya selamat agama dia, nak selamat. Tengok haji, tengok dia tak kahwin, dia kahwin dah tapi isteri dia meninggal. Nabi kata tengok perempuan tak boleh, tapi dia tengok. Kenapa lama tengok tu? Nampak menarik nak ganti isteri yang telah pergi. Contohnya ni tidak sebenar, tak ada pun dalam sejarah kita, cuma contoh kan. Jadi dia tengok lama, tak baik tengok, tapi dia niat tu hanya nak jadikan isteri dia. Tengok kan, lama tengok. Sekali tengok pula, tak boleh dua kali. Sekali tak apa, yang kedua tak yang kedua tu niat kita nak jadikan isteri. Kita kena tengok. Jadi lain nilai itu. Kalau tengok semata-mata nak puas hati, nak main-main, tak boleh.
itu berdosa kan, berdosa. Apa ni, al-awwalaka, yang pertama untuk engkau, yang kedua dosa kan. Tengok berikut dua. Tapi kalau dia niat yang kedua, dia niat kerana dia nak pastikan boleh tak dia dah jadikan, itu lain ya. Tanya, maknanya niat itu penting. Apa pun kita buat, niat menjadikan kita itu berpahala dan itu solat. Yang ketiga, kita buat semata-mata cari redha Allah, bukan nak main-main. Apa pun kita cari redha Allah. Yang keempat, sabar dalam melakukan segala yang baik, meninggalkan segala yang buruk. Itu 4 syarat untuk pastikan amal soleh. Hari ni kita tahu, aku ni kurang, semalam tinggi markah. Tak jaga markah. Supaya kita amal kita itu soleh dan sentiasa betul. Perlukah amal kita ini banyak? Perlu. Sebab Allah kata, fa'amma man saqulat, adapun orang yang berat, mawazinuhu, timbangan amalnya, perlu. Jadi kita kena cari, omong-omong kita kena cari tambah. Mungkin bab puasa kita kurang. Saya bab puasa memang berat, tapi saya cari bab macam ni, bab Quran, orang bab macam-macam, banyak apa pintu-pintu menambahkan amal. Buatlah, paling-paling tidak pergi ziarah keluarga, ziarah call, buat WhatsApp group dengan pahala belaka tu, pahala belaka. Habis itu, maknanya kita kena sekarang ni, semasa kita duduk di mana pun kita berada, Allah bersumpah dengan tempat kita duduk di tanah Melayu, kat mana pun mesti kita menjadi manusia yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Terbaik di akhirat ialah kita telah beramal, amal kita solat, dan pasti kita dapat ganjaran syurga. Amin ya rabbal alamin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini apa dah? Tak masuk lagi kita punya tu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Tengok dulu ayat. Habis cerita tu, dah dua dah panggil dua peringkat. Ayat 1 hingga 3 mengenai tempat kemuliaan, tempat dan tempat lahir Nabi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian dikaitkan dengan manusia ayat 4 dan 5. Kan? Betul. Ayat 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8. 8 pula. Fama yukadzibuka. Fama, ma ni dengan makna manafi, tidak. Ada ulama mengata fama yukadzibuka ba'du biddin. Dia kata, kalau mengikut tafsir Baghawi, dia kata ma ni amman yukadzibu, ayyu syai'in yukadzibuka, ay yahmiluka 'alal kadhib. Fama, ma tu di sini ada ulama mengatakan ayyu syai', ma dengan makna apa benda yukadzibuka. Okey, yukadzibuka, mendustakan engkau. Ba'du tu biasanya orang tak baca ba'du, orang baca ba'di, tapi ba'du maknanya apakah punca, apakah alasan. Fama yukadzibu tu, ma tu maknanya apakah sebab, apakah punca, apakah alasan ada orang yang mendusta. Yukadzibu ni insan, kita rujuk pada laqad khalaqnal insan, manusia yang manakah yang mampu mendustai engkau wahai Muhammad ba'du, sesudah mendapat keterangan tadi. Kalau orang orang Kristian nak tolak Muhammad sedangkan dia kenal Isa macam mana, Musa macam mana,
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang mampu mendusta? Orang Kristian kah? Orang agama manakah yang mendusta engkau wahai Muhammad? Sesudah Allah memberi keterangan yang tadi tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad, nilai-nilai mereka. Dan manusia ini kalau tidak taat kepada risalah Nabi Muhammad, sebab yang terakhir tu, ayat yang ketiga tu, mereka akan dibawa ke tempat yang seburuk-buruknya di akhirat nanti, kecuali orang beriman. Jadi dah jelas hujah dan dalil itu. Ada lagi tak orang nak mendustai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau? Yukadzibuka. Ada lagi tak? Bidin. Bidin itu dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok seolah-olah fama yukadzibuka ba'du bidin, dengan keterangan tadi, hujah-hujah tadi. Sepatutnya tak ada orang dah yang menolak agama Islam ni. Ada orang. Fama. Jadi ma ni kita ambil makna apa sebab? Makna masababi. Makna suatu sebab. Suatu sebab. Apa sebab lagi yang manusia itu mendusta engkau sesudah mereka mendapat hujah di atas itu, dengan bidin, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah alaisa? Itu soalan. Laisa. Laisa bukan. Bukankah tu pada tu. Sebab tu kita kena jawab dengan jawapan bala. Sebab ini sama dengan hal. Hal anta imam, kita tak jawab bala. Kita kalau orang tanya, hal anta imam, kita tak jawab bala. Kita jawab na'am. Tapi kalau dia tanya, anta imam? Dia anta. Dia guna hamzah. Maka wajib jawab bala. Di sini Allah tanya, alaihissallah, bukankah Allah itu Tuhan yang paling ahkam, memutus. Ahkam ni paling bijak memberi keputusan dari hakimin, orang-orang yang buat keputusan di dunia ni. Siapa yang paling bijak? Bukankah Allah itu paling kemas, paling sempurna membuat keputusan dalam apa jua? Kalau terdiam, seolah-olah Allah tanya tu, kita biarkan pertanyaan itu tanpa kita sokong, kita bagi pengakuan. Maka setengah-setengah ulama mengatakan, mana-mana orang yang dengar soalan daripada Allah ini, wajib jawab bala. Wa ana ala zalika, aku ni ya Allah salah seorang daripada hamba-hambamu, minasyahidin, daripada orang yang menyaksi bahawa Allah bila dia buat keputusan itulah yang terbaik. Sekarang ni Allah buat keputusan, dia jadi manusia terbaik, dan siapa-siapa yang tak jaga hubungan dia dengan Allah, dia akan dibawa kepada seburuk-buruk tempat di akhirat. Maka dia kena jadi orang beriman serta beramal saleh. Ini keputusan Allah. Keputusan Allah. Dan inilah hujah-hujah yang jelas. Siapa-siapa tak terima, dia tidak dimuliakan Allah. Apakah keputusan ini yang kamu tak boleh terima, wahai manusia? Apa lagi yang kamu boleh, yang kamu berhujah untuk mendustai agama ini, yang kamu memberi alasan untuk mendustai? Mana dua ayat ni? Pertama, ayat 7, cuba cari sebab. Apa sebab kamu nak dustakan dengan Islam? Yang kedua, cuba cari orang yang ada di muka bumi ini, orang yang paling bijak. Adakah dia lebih bijak daripada Allah? Tak ada. Jadi itulah keputusan yang kita kena ambil pada pagi yang mulia ini. Pertama, dan bila kita baca surah ni, kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita, dan kita perlu mengekalkan kemuliaan ini sampai ke syurga.
dan tiada sebab untuk kita mendustai agama ini, kerana Allah telah membuat keputusan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik daripada keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Wallahu a'lam. Semoga ianya memberi sedikit sinaran kepada kita bila baca surah At-Tin ini. 3 peringkat. Peringkat pertama ayat 1 hingga 3, peringkat kedua ayat 4, 5 dan 6, peringkat ketiga ayat yang ke-7 dan 8. Kita ambil bawah, kita buat keputusan lain. Fama yukadzibuka ba'da biddin? Soalan, jawab. Ada tak sebab mu nak dusta? Tak ada. Alaysa Allahu biahkamil hakimin? Bala, keputusan Allah yang tepat. Maka kalau itulah jawab bala kamu kena jadi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Pastikan kita beriman dan beramal saleh. Kalau jawab bala tiba-tiba tak buat amal saleh, maka jawapan itu adalah satu apa? Ketidakjujuran. Ada sebut bala wa ana ala dzalika minasyahidin, tapi tidak ikut agama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa